Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sebab tengok semua cerita-cerita yang Abang kongsikan. Dan kita hari ini adalah hari raya yang ketiga. Walaupun hari raya ketiga sebenarnya rakaman yang Abang buat ni bukanlah rakaman waktu hari raya. Masih lagi dalam bulan Ramadan. Tapi hujung-hujung je lah. Cuma Abang saja nak kongsi sebelum Abang mulakan cerita. Hari ni Abang nak sampaikan 3 cerita. Dan 3 cerita ni tidaklah terlalu panjang dan tidaklah terlalu pendek. Cuma kalau hari raya ketiga ni kebanyakan daripada kita dah pulang ke tempat asal. Maksudnya dah pergi ke rumah mertua ataupun dah balik ke rumah sendiri sebab dah nak mulakan kerja. Jadi untuk hari ni Abang tak pakai baju Melayu, Abang pakai baju nak dijadikan cerita sebab Abang nak beraya gunakan baju ni. Jadi kurang-kurang kalau Abang pergi rumah saudara mara tahulah yang Abang, kau ke yang YouTuber tu? Macam tu lah lebih kurang. Abang harap lah. Sebab ni sekarang ni rakaman ni bukan waktu raya tau. Belum raya tau. Tapi ditayangkan pada hari raya ketiga ni. Jadi abang harap-harap lah macam tu. Bukanlah abang nak glamour. Tapi kurang-kurangnya abang pakai baju ni sebagai tanda menghargai bagi semua ahli keluarga Josie Pelipur Lara yang dah belikan baju ni. Jadi abang dah pernah janji dulu. Hasil daripada jualan baju ni abang nak hadiahkan kepada masyarakat yang memerlukan, insya-Allah. Dan masih lagi abang mengumpulkan sehingga hujung tahun. Jualan baju ni akan buka sampai hingga hujung tahun sebelum abang bercadang nak tukar warna. Tapi bila nak tukar warna, abang nak tukar design sekali lah. Ni memang lalut sikit. Tadi abang pergi bazar Ramadan. Lepas tu abang jumpa dengan seorang kakak tu. Lepas tu dia kata, dia kenal lah abang. Dia kata, oh ni Joe yang suka ceritakan cerita hantu tu. Jadi abang ni pun ngangguk-ngangguk je lah kan. Sebab pangkat kakak kan. Sebenarnya akak tak suka tengok. Tapi anak-anak akak lah suka tengok. Asyik-asyik suara kau. Abang pun gelak waktu tu. Abang cakap tak apa kak, kurang-kurang anak-anak bolehlah terhibur. Yang masalahnya anak-anak aku memang suka tengok. Lepas tu pergi tandas, aku kena teman. Macam tu habislah. Sebenarnya abang rasa cerita abang tak menyeramkan sangat. Abang tak ada buat muzik, tak ada buat gambar-gambar yang menyeramkan. Tapi mungkin jalan cerita tu sendiri dah jadi seram. Kadang-kadang abang sendiri huru-hara, termasuk dengan cerita hari ni. Okey, hari ni ceritanya special. Ketiga-tiga cerita abang kumpulkan datangnya daripada negeri Perak. Kalau tak silap, yang pertama Lumut, yang kedua Manjung, yang ketiga adalah Hospital Ipoh. Lebih kurang macam tu. Jom kita teruskan. Kurang-kurang cerita ni boleh jadilah peneman-peneman kita waktu memandu nak pergi rumah saudara mara beraya ke. Okey, jom terus. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak lelaki. Namanya lain. Kalau tak silap, Azman ke Abdullah lah. Abang dapat ceritanya daripada email. Tapi abang tak nak guna nama sebenar. Abang guna nama yang diminta oleh penonton abang. Sebenarnya nama ni dah lama sangat dia minta. Iaitu bernama Lasimon. Abang rasa abang belum pernah guna lagi. Jadi kisah ni kita namakan dia Lasimon lah. Lasimon ni orang Perak, orang Lumut. Dan dia ni memang ada grup mencari hantu. Dengan kata lain, dalam grup tu terdiri daripada beberapa orang yang memang berani dan diorang akan pergi ke lokasi-lokasi yang diyakini ada makhluk-makhluk alam sebelah yang boleh memunculkan diri. Dan diorang pun selalunya akan berkumpul pada hujung minggu, siaplah peralatannya, kamera, lampu picit, lampu suluh, infrared, segala macam tu semua dikumpulkan bersama dengan ahli-ahli dan diorang akan pergi dekat tempat tu dan diorang akan cari benda tu. Jadi tapi mengikut daripada cerita, diorang tak cari menggunakan mentera ataupun menggunakan ilmu. Tak, diorang cari dengan cara macam, "Hoi, keluar!" Macam tu. "Aku nak jumpa kau." Maksudnya dengan agresif, dengan berani. Sebabnya ada kalanya makhluk-makhluk tu bila dengar kita yang manusia terlalu agresif, diorang akan memunculkan diri. Nak sangat kan tengok aku, meh, aku munculkan diri. Kurang-kurang korang akan takut. Macam tu lah lebih kurang. Tapi ada juga cara-cara sesetengah orang menggunakan mentera untuk panggil benda tu keluar. Okey. Jadi cerita ni berlaku, kalau tak silap abang, dalam tahun 2001. Waktu tu waktu masih lagi PKP, tapi kita dalam kawasan yang boleh bergerak dalam satu daerah. Kisah ni berlaku dekat Lumut, Perak.
Jadi diorang dengar cerita lah, Simon dengan kawan-kawan dia ni dengar cerita. Dekat Lumut Perak ni ada satu kawasan yang memang menakutkan, iaitu bekas tapak hospital yang terletak di belakang sebuah sekolah. Diorang yang bagi cerita ke abang ni, yang Simon ni, dia harap cerita ni abang tak nyatakan nama tempat sebenar. Dia kata boleh tak sorokkan, cuma abang beritahu tempat ni adalah tapak hospital di belakang sekolah di satu kawasan di negeri Lumut. Salah, di Lumut, negeri Perak. Jadi diorang pun bila dah set masa, dah set, selalunya diorang akan pergi pada hujung minggu, dan diorang pun bertolak lah pukul 11.30 malam daripada kedai mamak. Diorang lepak ramai-ramai asalnya, lepas tu diorang bergerak lah dekat tempat yang dituju tu. Jadi bila sampai dekat situ, dia kata suasana memang agak menyeramkan. Lagi-lagi diorang semua tahu ini adalah tapak hospital. Yang lagi cantik sekali diorang pergi, itu adalah tapak rumah mayat. Yang memang kalau kita tahu hospital atau rumah mayat memang menyimpan banyak cerita misteri. Tapi ini hanya tapak, dah tak ada bangunan agaknya. Dia kata tapak lah, abang rasa bangunan dah tak ada dah. Jadi bila pukul 11.30 bertolak daripada kedai mamak tu sampai dekat lokasi kejadian tu lebih kurang pukul, kita ambil pukul 12.30 malam lah. Pukul 12.30 malam diorang pun sampailah ramai-ramai kat situ. Jadi diorang sediakan, keluarkan kamera, keluarkan lampu-lampu macam spotlight. Jadi dengan kata lain, kalaulah ada benda yang memunculkan diri, diorang boleh nampak benda tu dengan jelas. Tapi seperti yang diorang harapkan, memang itulah yang Allah bagi. Jadi waktu diorang semua tengah menengok-nengok, lupa abang nak beritahu, dekat tapak hospital tu, di sebelah tapak hospital tu ada satu rumah lama, rumah yang dah lama ditinggalkan, tak digunakan. Jadi diorang punya aim adalah diorang nak cari benda tu dekat dalam rumah tu, yang rumah tu terletak sebelah dengan tapak hospital tadi. Jadi diorang pun pasang spotlight semua dekat luar rumah, dan diorang pun mulalah seru diorang tu, "Hoi, keluarlah, hoi, aku nak tengok kau ni. Kau ingat kau cantik sangat? Nenek aku lagi cantik lah." Tu P.Ramlee punya ayat. Ada menyeru-nyeru lah, ada menyeru-nyeru. Tapi selepas satu seruan, dua seruan, tak jalan, senyap aja, tak ada apa. Jadi diorang pun duduk-duduk sambil isap rokok. Tapi tiba-tiba salah seorang daripada ahli diorang dengar seorang perempuan menangis. Jadi diorang dah tahu kalau dengar benda-benda macam tu, maksudnya kemunculan benda tu akan memunculkan diri. Jadi diorang pun bila dah dengar benda tu menangis, lagi dia cabar. Keluarlah, aku nak tengok kau, aku nak tengok macam mana bentuk kau. Jadi diorang fokus betul dekat rumah tu. Maksudnya kamera, lampu semua fokus ke arah rumah tu. Dan diorang menyeru, sambil menyeru, suara tu makin hari makin dekat, makin jelas. Dan tiba-tiba di tengah-tengah pintu rumah yang terbuka, macam asap, dia kata, muncul makcik rockers, rambut panjang, baju panjang warna putih, berdiri kat tengah-tengah tu. Jadi diorang ni memang tak tangguh-tangguh, dan memang kerja dia nak cari benda alah tu, terus angkat kamera, tangkap gambar. Lepas tangkap gambar, agaknya benda tu perasan yang dia ni ditangkap gambar, dan tiba-tiba benda tu hilang, meloncat ke atas, naik atas, hilang. Jadi bila perasan benda tu hilang, yang geng-geng yang nak cari hantu ni serbu kat dalam rumah tu. Ya Allah, ya Rabbi, kalau abang tak ada seru lah. Ada juga yang cadangan kat abang, "Bang, cerita bang, background nanti rumah betul-betul bang hantu ke, hutan ke?" Memang tak lah abang buat. Abang ni tak pasal-pasal, nanti kan abang kena demam, kan susah demam. Tak payah. Okey, kita sambung cerita. Jadi diorang pun serbu kat dalam rumah tu, tapi tak berani nak masuk. Sampai depan pintu, jerit-jerit lah, keluar, aku nak tengok kau. Sebab takut rumah tu bukanlah dia orang tak berani, tapi takut rumah tu rumah usang. Masuk dalam rumah tu, tiba-tiba rumah tu roboh, almarhum pula kan, ataupun patah kaki, patah tangan. Jadi diorang duduk kat pintu rumah, nyeru-nyeru lah. Bila nyeru-nyeru, tak jumpa keluar. Jadi diorang pun duduklah kat tempat asal, tapi tengok balik kamera, gambar-gambar yang diorang dapat tangkap, memang nampak
tak berapa jelas tapi masih nampak seperti kabus-kabus macam tu. Tapi lepas diorang dah duduk-duduk, tiba-tiba dengar macam ada benda berkepak-kepak di sekitar tempat diorang duduk tu. Dan waktu tu diorang tahu benda tu datang sekali lagi dan diorang seru sekali lagi. Dan kali ni diorang seru agak keras dan agak menghina sikit. Agaknya macam, kau ingat aku takut dengan kau nak tegas setakat terbang-terbang macam ni, tunjuklah muka setakat tertaring panjang, rambut mengurai ni, kau ingat kau cantik, macam tu lah, lebih kurang agaknya menghina-hina sikit. Tujuannya adalah untuk menyakitkan hati makhluk tu, dan bila menyakitkan hati makhluk tu akan munculkan diri. Tapi benda yang terjadi adalah sebaliknya. Belum sempat benda tu memunculkan diri, tiba-tiba diorang semua dikejutkan dengan suara orang terpekik terlolong perempuan menjerit-jerit, bergema dekat kawasan tu. Dan mengikut email yang abang dapat, suara tu lebih takut daripada muka yang diorang nampak tadi. Yang tadi dia kata tak berapa takut sangat nampak muka tu, tapi suara ni, dia punya nyaring dia punya menusuknya dekat telinga memang meremang-remang gila waktu tu. Sambil-sambil pegang kamera, tak tahu nak ngala ke mana. Suara tu bergema-gema ke kanan ke kiri, depan belakang. Diorang tercari-cari mana benda alah tu. Dan waktu tu baru dah diorang tahu apa yang diorang cabarkan tu adalah satu kesilapan. Jadi waktu nak mencari-cari itu, ada juga kawan-kawan dia cakap, jom balik, kita rasa dah tersalah ni, ini dah marah betul ni, makcik ni memang marah betul ni cakap. Tapi ada juga yang cakap tunggu dia munculkan diri. Dan tiba-tiba dekat satu pokok yang bersebelahan dengan rumah tu, benda tu munculkan diri di celah-celah dahan pokok tu. Nampak dia punya rambut meremang gila, baju terkibai-kibai, memang macam dalam filem. Yang masing-masing tergamam sampai tak boleh nak ambil gambar. Tapi sempat juga diorang tak fokus, cuma diorang kameranya pegang tap ambil gambar macam tu je, random berterabur ambil gambar asalkan dapat. Dan lepas tu diorang capai apa yang patut, lampu, kamera, stand semua apa, terus masuk dalam kereta, terus balik. Diorang pergi lepak dekat mamak. Lepas tu sampai dekat mamak, masing-masing pucat muka. Selama ni diorang cari hantu, diorang jumpa, diorang berani sebab benda tu tak menjerit, setakat mengilai-mengilai manja. Tapi tak tahulah kenapa waktu tu mungkin diorang mencabar-cabar kan, benda tu menjerit sampai dia kata menusuk dekat jantung lah. Jadi takut, berdebar jantung tu. Lepas tu sekali muncul, muka dia tak berapa jelas, tapi rambutnya berebang-rebang, kain berkibai-kibai bajunya. Memang balik lah. Jadi sampai dekat mamak, dia tengok gambar balik, ada lagi gambar-gambar yang masih dapat elok ditangkap. Jadi kalau korang daripada salah seorang daripada geng Lasimon, bolehlah komen dekat bawah yang mengatakan korang ada dekat tempat kejadian. Kalaulah ada gambar-gambar tu lagi, bolehlah kongsi-kongsikan pada abang. Nanti abang akan tayangkan dalam video-video akan datang. Jadi kurang-kurang tak adalah cakap abang ni kaki DVD lagi kan. Dah lama tak keluar ayat tu. Okey, nak jadikan cerita punya pasal. Itu adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang budak perempuan, tapi abang tak gunakan nama sebenar, memang dia tak kasih, abang letak namanya Nadirah. Berlaku pada tahun, kalau tengok daripada cerita, dalam 2021 juga. Berlaku dekat satu daerah di Manjung Perak. Cerita dia macam ni. Nadirah ni dia ada adik lelaki, dan adik lelaki dia pun dah beristeri. Dan pada waktu tu adik lelaki dia tengah mengandung. Salah, adik perempuan dia, adik ipar dia lah, tengah mengandung. Jadi waktu tengah mengandung ni, mengikut kata adik lelaki dia ni, bini dia ni dalam keadaan yang tak sihat. Waktu tu diorang ada dekat Manjung Perak. Si adik dan juga bini dia ni ada dekat Johor. Jadi bila dah dengar adik ipar dia tak sihat, mak bapak Nadirah ni pun cakap lah, Mel lah datang sini, datang ke Manjung Perak, sebab bapak dia ni memang boleh kata pandailah mengubat-ngubat, alim lah juga, boleh buat air-air penawar. Jadi bila dengar macam tu, diorang pun bergerak lah, suami isteri ni yang tengah mengandung dan seorang anak. Kalau tak silap abang, dia dah ada anak, dah ada dalam mengandung pula tu, bergerak daripada Johor ke Manjung Perak. Sampai dekat Manjung Perak,
Sampai je kereta dekat Manjung, si anak kepada pasangan ni yang agak dah besar juga cepat-cepat turun daripada kereta, pergi jumpa atuk dengan nenek dia. Opah tok dengan tok Wan kalau orang Perak, abang pun lebih kurang lah juga tok nenek je lah. Jadi dia pergilah jumpa dekat atuk nenek dia. Lepas tu atuk nenek dia tanyalah kenapa pula ni muka cuak. Dia kata dia takut dengan mama, dia tak nak tengok mama dia. Jadi bila mak dia, maksudnya yang adik ipar kepada Nadirah ni yang mengandung ni, turun daripada kereta. Lepas tu dia pun mengadu yang dia pening, dia muntah, dia banyak kali muntah, dia banyak kali pening. Jadi mak bapak kepada Nadirah ni tengok anak menantu macam tu, dia suruhlah rehat. Waktu-waktu rehat tu, lepas tu si suami tu ambil peluang lah keluar bila dah balik ke kampung halaman kan, keluarlah kejap nak jumpa kawan-kawan macam tu. Jadi mak bapak kepada Nadirah dan juga Nadirah ni bertanya-tanyalah dengan adik ipar yang mengandung ni. Mungkin dia kata ada gangguan ke apa. Lepas tu yang si adik perempuan ni cerita sebenarnya dekat Johor adalah keluarga dia, dan keluarga dia sekarang ni tengah mengalami satu masalah yang besar, iaitu pewarisan saka. Tak tahu pada siapa yang saka tu siapa yang nak ambil saka keturunan, sebab saka keturunan tu agak-agaknya macam dah mengamuk-ngamuk jugalah. Tapi disebabkan yang si adik ipar Nadirah ni tengah mengandung, dan semua percaya adik ipar Nadirah lah yang layak mendapat pewarisan saka. Tak senonohnya, kesian orang tu mengandung. Sebabnya dia kata dengan kandungan tu akan menjadi magnet kepada benda tu untuk menempel kepada adik ipar dia. Jadi adik ipar dia risau, dan disebabkan kerisauan tu adik dia dah tak boleh makan, badan lemah, menggigil-gigil, lepas tu selalu muntah-muntah, selalu pening-pening. Dah bawa pergi jumpa doktor, tak jalan, tak ada apa yang berlaku. Jadi si bapa si Nadirah ni cakap, apa kata abah buatkan air tawar, kurang-kurang kalau minum air tawar nanti bolehlah sembuh sikit. Bagi penonton abang yang bukan beragama Islam, air tawar tu maksudnya air putih, tapi dibacakan beberapa surah daripada Al-Quran dan disembuhkan pada air tu dengan harapan, dengan doa, dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Air itu akan menjadi penawar penyejuk kepada badan sebab dah dibacakan ayat suci Quran. Jadi dah selepas buat air tawar tu, bagilah minum pada adik tu, adik ipar dia tu lah yang mengandung tadi tu. Lepas tu disuruh berehat. Yang lain-lain ahli keluarga ni bersantai-santai dah dekat ruang menonton. Tengah-tengah bersantai-santai, tiba-tiba adik tadi tu yang mengandung dia bangun, dia menjerit-jerit, dia pergi dekat tempat mak ayah dia yang tengah lepak-lepak tadi tu, dengan keadaan satu badan menggigil-gigil. Sampai dia kata, mak ayah kenapa menggigil? Dia jerit nangis tau. Jadi mak ayah dia, emak ni peluk lah. Istighfar mak dia cakap, istighfar, selawat Nabi. Jadi dia ni walaupun dia tengah menggigil ketakutan, dia cubalah ikut. Tapi tiba-tiba daripada dia menggigil tu, dia senyap. Dia berdiri tegak senyap. Waktu tu Nadirah cakap memang semua dah agak, badan dia dah diambil alih oleh oleh saka keluarga si adik ipar tadi. Lepas tu bapak dia pun teruslah bertanya, engkau siapa? Dia kata. Dia boleh jawab, jangan masuk campur urusan aku. Aku adalah yang menjaga budak perempuan ni, dia kata. Yang dia bercakap lah. Lepas tu bapak dia cakap, tak boleh, engkau alam lain, kita alam lain. Yang jaga kita adalah Allah Ta'ala, dia kata. Dia tak nak, dia kata, aku tak nak pergi berganjak daripada budak perempuan ni. Lagipun budak perempuan ni mengandung. Dia pegang perut, budak perempuan ni mengandung. Lepas tu dia gelak, he. Agaknya dia seronok orang tu mengandung, seramah. Dia gelak, he, mengandung orang ni. Agaknya dia nak makan baby tu kot. Lepas tu bapak dia cakap, jangan diapa-apakan, budak tu tengah mengandung, itu adalah anugerah Allah, engkau pergi daripada sini sebelum aku buat apa-apa. Dia kata, aku tak nak pergi sebab aku nak bersama-sama dengan budak ni sampai budak ni besar. Aku nak bela budak ni sama-sama dengan mak dan ayah dia. Engkau apa pasal? Kau apa peduli? Dia kata. Jadi bila dah dengar macam tu, si ayah ni tadi teruslah pergi ambil macam ni selalu macam ni.
apa tak tahu apa nama dia, tapi letakkan kuku dengan kuku sambil dibacakanlah ayat-ayat suci Quran. Daripada tegak berdiri, adik dia terjatuh mengeloding-loding seolah-olah memang kesakitan sangat. Tapi cerita ni pelik sikit ni kat ujung dia. Oh, dia menggeleng-geleng, jangan buat aku, dia kata, aku sakit, dia kata, biarkan aku duduk dengan perempuan ni, kau jangan kacau, dia kata. Dia merayau lah, merapik. Tiba-tiba tengah ayah dia nak mengubat si anak menantu ni, tiba-tiba anak dia orang, iaitu suami kepada si yang mengandung ni, balik. Bila dia tengok ayah dia tengah picit jari bini dia, dan bini dia meleding-leding seolah-olah macam kena pukul, bertempik anak lelaki tu. Ayah buat apa ni? Ayah tahu tak dia mengandung? Tu ayah dia cakap, isteri kau ni ada benda ni, ada yang menumpang. Dia kata tak percaya, tu semua kurafat. Dia kata mana boleh jin masuk dalam badan manusia, jin takkan boleh menumpang-numpang, jin dengan hidup jin, kata. Ini semua lakonan. Sebenarnya bini saya penat, tak ada pun kaitan dengan alam-alam sebelah. Jadi ayah dia ni cuba explain, kau ni kenapa degil sangat? Pukul kan agaknya macam tu lah. Orang tu bini kau dah macam tu, ayah kau tu nak tolong selamatkan, engkau pula marah. Jadi suasana jadi tegang. Jadi tegang sebab si anak ni tak percaya, si suami tak percaya dengan benda-benda macam ni. Dia cakap bini dia meletih. Jadi bila lah nampak macam tu, si isteri ni tadi yang dalam tu ada jin yang duduk kan, dia tengok suami dia backup dia sengih-sengih, hehehe macam tu. Jadi selepas daripada kejadian tu, si suami bawa si bini ni balik Johor hari tu juga, sebab dia kata mak bapak dia nak mengapa-ngapakan bini dia. Apakah ending cerita ni? Tergantung. Abang pun tak tahu. Dan Nadirah sendiri selepas peristiwa tu banyak kalilah dia jumpa dengan adik ipar dia, jumpa dengan adik lelaki dia, dan dia setiap kali tanya dengan adik ipar dia tak beranilah dia tanya dengan adik lelaki, dia tanya dengan adik ipar dia tanya, ada apa-apa ke? Okey ke? Dia kata okey, tak ada masalah, hidup aman damai, rezeki banyak, dia kata. Lepas tu dia cerita, bukan ke ada saka ke apa? Tak ada, semua okey. Itu yang terjadi sekarang, dan itulah yang merisaukan Nadirah. Yang dia cerita dekat abang, dia kata peristiwa ni menyebabkan mak ayah dia rasa macam nak selamatkan, tapi si suami tak percaya, macam mana nak selamatkan. Jadi tergantung macam tu je sampai sekarang. Dan sampai sekarang Nadirah percaya benda tu masih ada lagi dalam badan adik ipar dia, dan dia berdoa benda tu tak jadi semakin teruk. Ada juga orang macam ni kan. Cerita yang ketiga ni berlaku pada tahun 2018 di Hospital Ipoh Perak. Dan yang sampaikan kepada abang ni adalah seorang lelaki. Cerita ni disampaikan oleh seorang lelaki. Abang gunakan nama kata ganti, nama yang abang gunakan kali ni adalah Ikmal. Jadi Ikmal cerita dekat abang pada tahun 2018, dia mendapat perkabaran yang sangat tidak seronok, tapi dia terpaksa redha dan bersyukur sebab kaki dia tercocok dengan satu paku karat, dan benda tu tak diubat, dan keadaan menjadi semakin memburuk sebab dia ada kencing manis. Dan pada tahun 2018 dia telah diminta untuk dipotong kakinya. Dengan kata lain, selepas ni memang dia dah tak ada kaki sebab dia kena potong kaki. Tapi dia kata dia redha dengan apa yang dah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan dia mendapat seorang isteri yang sangat setia dan menjaganya. Tapi cerita kali ini adalah yang berlaku kepada Ikmal sewaktu bermalam, 2-3 malam di hospital selepas kakinya kena potong. Dia kata mula-mula lepas kaki dia kena potong, dia punya bius masih lagi ada dalam badan, dia tak bangun, dia tak boleh bangun, dia tak sedarkan diri. Jadi selepas beberapa sehari dua macam tu, dan dia terbangun daripada tidur, itu pun dia kata dia dengar dekat keliling katil dia banyak suara budak-budak. Jadi dia buka mata, dia tengok bini dia ada sebelah dia. Dia bersyukur sangat bini dia teman dia sepanjang dia sakit ke hospital. Pada waktu tu kaki dia dah tak ada dah. Tapi
yang dia terjaga tadi disebabkan oleh suara budak. Jadi dia pandanglah kiri kanan, macam ada suara budak. Dia pun tengok kanan tengok kiri, tiba-tiba dia nampak budak. Tak nampak muka, badan tak nampak, tapi nampak kepala macam rambutnya lah bergerak dekat keliling-keliling katil dia. Dia kata banyak budak-budak tu. Lepas tu dia nampak budak-budak tu pergi ke katil-katil lain. Dia kata dia tak tahulah yang dia nampak ni budak ke bukan, tapi memang nampak macam budak. Cumanya dia kata apa yang budak tu buat tengah malam. Sebab waktu dia terjaga tu waktu tengah malam, waktu pukul 1 pagi. Jadi dia tengoklah budak-budak ni main-main. Lepas tu budak-budak ni dengki nurse-nurse tu. Tapi nurse tu macam tak nampak budak-budak tu. Lepas tu budak-budak tu semua bergerak ramai-ramai masuk dalam toilet. Dah tu hilang. Lepas tu bila benda tu masuk dalam toilet, cepat-cepatlah dia kejutkan bini dia. Bila bini dia terbangun, bini dia pun seronok lah, si suami dia dah terjaga semula. Soalan pertama yang dia tanya bila bini dia terbangun, awak nampak tak, dengar tak ada suara budak-budak? Lepas tu bini cakap tak ada suara budak-budak pun, tak ada budak dekat sini tengah-tengah malam, siapa nak main? Toyolnya lah. Kata. Tapi toyol cari curi duit. Kalau dia nak pergi hospital, curi apanya? Tak ada apa nak dicuri kan? Jadi dia kata, dia pun macam betul juga kan. Tapi dia kata dia nampak budak-budak. Tapi disebabkan macam tu, dia pun rasa letih, dia pun sambung tidur semula. Itu adalah kisah pertama. Selang beberapa hari dia duduk dekat hospital tu, dia kata ada satu lagi peristiwa yang dia tak boleh lupa. Waktu ni dia dah tak ada ubat bius kat badan. Jadi dia bolehlah berguling kanan, berguling kiri, dia tengok katil-katil sebelah. Waktu tu dia kata dia terjaga lebih kurang pukul 2.30 pagi. Dia dah tak boleh tidur. Bini dia dah bertangkur tidur dekat katil. Bagusnya bini dia syurga tempat bini dia. Jadi dia pun dia kata Ikmal kata ni dia tak ada nak buat apa-apa. Pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Kalau orang Perak cakap berkalih-kalih lah. Kalau orang Johor cakap mengiring-iring kan. Mengiring kanan, mengiring kiri. Jadi dia bila dia mengiring kanan tu, dia tengok dekat katil sebelah tu macam kosong. Tapi katil tu ditutup dengan langsir yang memisahkan dari satu katil ke satu katil. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Dia kata tengah malam, lampu pun dah tutup. Dia pun ambil tangan dia. Dia pun gunakan tangan dia. Dia selak-selak lah langsir. Mana tahu orang sebelah tu ada katil, kat sebelah tu ada orang. Orang tu belum tidur, bolehlah juga ajak borak-borak kan. Tapi bila dia selak langsir, dia tergamam. Dia nampak seorang perempuan berdiri dekat atas katil, tapi mukanya tak nampak. Rambutnya tak terlalu panjang sampai parat bau. Lepas tu bajunya tak adalah berkibai-kibai. Dia kata dia macam pakai baju kelawar je. Tapi perempuan tu berdiri dekat atas katil tu, seolah-olah perempuan tu pandang dia. Dan dia kata dia tak rasa takut sebab dekat kawasan hospital tu banyak orang. Tapi dia kata, apa benda yang berdiri depan aku ni? Aku nak tegur kan takut bukan orang, dia kata. Jadi dia tengok benda tu berdiri, terus berdiri. Lepas tu selepas beberapa kelip mata, benda tu beralih tempat. Daripada dia berdiri, dengar seram pula. Daripada dia berdiri dekat atas katil, benda tu berdiri dekat hujung katil sebelah. Bukan hujung katil dia. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Dia terus baca selawat Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lama-lama benda tu hilang. Lepas tu benda tu hilang, dia kejutlah bini dia. Lepas tu dia ceritalah, awak nak tahu tak, tadi saya nampak makcik Rockers. Bini bila dia cakap macam tu marahlah kan. Orang boleh tak jangan merapik-rapik. Tahu tak ni kat hospital pukul apa? Pukul 2 pagi. Lepas tu cakap jumpa makcik Rockers pula kat sini. Dia gelak dia. Kepala tergelak dia kat bini dia takut juga. Dia kata waktu tu dia tak takut, tapi dia nampak benda Allah tu dekat wad lelaki di hospital Ipoh Perak. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Cerita kali ni santai-santai aja disampaikan kepada abang melalui ketiga-tiganya melalui email. Kurang-kurang abang ceritakan ni sebab hari tu kan abang cakap abang tak nak cerita waktu raya, tapi abang fikir satu, kita semua waktu raya kan kadang-kadang memandu pergi rumah saudara mara. Kadang-kadang rumah saudara mara tu jauhnya 1 jam 2 jam perjalanan. Jadi niat abang nak bercerita pada hari raya pertama dan hari raya ketiga ni, abang dengan harapan bolehlah jadikan halwa telinga, boleh dengar, boleh jadikan hiburan selain dengar lagu Alif Syukri
Yelah, lagu tu famous kan? Dengar lagu Alif Syuki sambil-sambil tu bolehlah dengar-dengarkan cerita abang. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Terima kasih sangat-sangat nak dijadikan cerita, dan selamat hari raya kepada semua yang menonton video abang, terutama ahli keluarga Josie Perlepolara, dan berayalah elok-elok, hati-hati di perjalanan. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.